Assalamualaikum dan salam doa jiwa kepada semua pendengar podcast Doa Jiwa yang saya hormati. Bersama saya sekali lagi, Alice Muhammad. Apa khabar semua? Saya doakan kita semua sama-sama sentiasa sihat dan ceria di dalam menjalani kehidupan fasa endemik ini. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Yang Esa. So, hari ini kita berkongsi rasa di dalam segmen review buku. Saya memilih 2 buku untuk dikongsikan pada hari ini. Buku kumpulan puisi. Okey, buku pertama. Buku hasil tulisan saudara pemuisi daripada Indonesia iaitu Karisma P. Lanang. Buku kesayangan saya. Nak tahu? Buku ni membuatkan saya resah seketika. Nak tahu kenapa? Sebabnya hati sangat menginginkan tetapi langsung tak jumpa di dalam mana-mana laman web toko buku. Berkali-kali mencari di dalam Shopee, akhirnya jumpa tetapi tiada stok. But at last, Alhamdulillah, rezeki Allah buat saya yang kerdil ini, saya dapat membeli buku yang bertajuk Untuk Matamu. Buku kumpulan puisi. Syukur, Alhamdulillah. Taklah jadi batu belah batu bertangkup kan? Ada satu alasan mengapa aku lebih memilih diam dan terus bertanya-tanya daripada melangkah untuk mencari jawabnya. Mencintaimu membuat tubuhku melahirkan banyak tanya, dan mungkin aku akan tetap memilih terus bertanya-tanya kerana aku takut bukan kau jawapannya. Untuk Matamu, buku kumpulan puisi yang ditulis oleh saudara Karisma P. Lanang. Cetakan pertama tahun 2019, cetakan kedua pula pada tahun 2021. Diterbitkan oleh Media Kita. Kumpulan puisi ini ditulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Setiap bait puisi mempunyai ayat-ayat yang puitis namun sangat straight to the point, mudah difahami tetapi menjentik hati. Salah satu puisi yang saya suka iaitu bertajuk Kehilangan Kau. Aku hanya tak ingin kehilangan seseorang yang tak ingin kehilangan aku. Simple kan? Tetapi lembut di dalam penulisannya. Okey, ada satu lagi. Sakit sendiri. Aku mengikatmu dengan nadiku sendiri. Itulah mengapa bila kau lepas, aku yang sakit sendiri. Jelas dan puitis. Sememangnya puisi-puisi hasil tulisan saudara Karisma P. Lanang sangat mudah difahami. Pendek tetapi punya maksud yang dalam. Itu yang penting. Saya sebagai seorang pembaca sangat berpuas hati. Setiap muka surat yang berjumlah 258 helai, semuanya tidak terlepas daripada sebuah puisi. Okey, baiklah. Buku kumpulan puisi yang kedua. Bertajuk Perempuan Pengembara dan Sajak-Sajak Perjalanan. Panjang tajuknya. Hasil tulisan saudari Nisa Yusof, terbitan Nusa Center, cetakan pertama pada tahun 2019 dan cetakan kedua pada tahun 2020. Sesekali pengembara perlu berjalan tanpa peta, lihat pada langit, baca wajah alam dan berhenti mentafsir keasingan. Sudah jauh Nisa Yusof berjalan dan sudah pelbagai kota yang dilewatinya. Kini dia pulang kepada kita bersama puisi, tafsiran dan ingatan. Mungkinkah puisi-puisi ini perjalanan jauhnya untuk menemukan jalan kembali? Buku kumpulan puisi yang syarat dengan kenangan tempat-tempat yang penulis pernah jejaki. Mempunyai 46 buah puisi di dalam sebuah buku comel. Puisi pada muka surat pertama saja dah pun membawa kita ke Rumbai, Pekanbaru di Riau, Indonesia. Di negeri lancang kuning, kumulakan makan pagi di kedai kopi, sepotong roti, secangkir kopi dan teman-teman. Bila membacanya, terus terbayang kopi panas yang penuh dengan sentimental value. Penulis menulis dengan ayat yang mudah difahami. Setiap bait mempunyai sifat memori. Kenangan berbaur pada asap kopi. Ini juga berbunyi seperti satu memori kan? Satu lagi.
Selamat pagi alir sungai, bayu Borneo dan perahu tambang menyusul rezeki. Puisi ini menceritakan pengalaman beliau di Kuching, Sarawak, menaiki perahu tambang untuk ke seberang waterfront yang berada di Kuching. Penulis juga menulis haiku. Rasanya semasa menulis beliau berada di Jepun. Bestnya. Tajuk Kawaguchiko. Haikunya berbunyi begini. Kuntum sakura dirampas bayu dingin penghujung musim. Kepada para pendengar yang tidak mengetahui apa itu haiku, haiku adalah puisi Jepun yang mempunyai 17 suku kata, ditulis di dalam 3 baris. Baris pertama ada 5 suku kata, kedua ada 7 suku kata, dan baris ketiga ada 5 suku kata. 5-7-5. Itu formatnya. Dan haiku juga mempunyai sifat tersendiri. Ianya adalah puisi yang menggambarkan alam semula jadi dan tidak boleh menggunakan kata khas atau nama. Ini adalah format yang strict. Kalau menulis bebas, ia tidak semestinya hanya menyebut tentang alam. Tetapi jika mahu mengikut format sebetulnya, memang hanya menulis berkenaan dengan alam semula jadi, musim dan warna. Pagi bermula, di dalam kereta api, mentari tidur. Haiku ini ditulis dengan tajuk Tokyo. Maksudnya di sini adalah beliau berada di dalam kereta api dari pagi hingga ke malam. Haiku tidak sukar untuk difahami, tetapi untuk menulis haiku dengan baik, saya akui memang agak sukar. Saya juga telah menulis sebanyak 30 haiku sebelum ini. Setiap hari ada satu haiku. Lain kali saya kongsikan, tiba-tiba saya tukar topik pula. Sorry. Kalau cakap pasal haiku, saya agak excited. Yalah, walaupun baru mengenal haiku, saya agak meminatinya. Dan saya akui saya masih di dalam proses belajar menulis haiku. Susah juga nak cari tempat mengajar haiku ni. Adapun di dalam bahasa Inggeris, it's okay. Jangan sesekali mengalah. Don't give up. Baiklah, setakat ini saja perkongsian saya pada episod kali ini. Jangan lupa dapatkan buku kumpulan puisi untuk matamu penulis Karisma Pilanang dan Perempuan Pengembara dan Sajak-sajak Perjalanan ditulis oleh Nisa Yusof di Shopee. Sebelum saya mengakhiri celoteh saya pada hari ini, dengarkan puisi pendek hasil tulisan penulis di Kaki Serapi, iaitu Farah Atirah, Kru Dua Jiwa. Di Kaki Serapi adalah buku terbitan Qaf Buku. Dipetik daripada buku kumpulan puisi yang bakal terbit, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Tajuk puisi, Kamu. Tidak aku tahu yang mana satu membahagiakan, mentari di langit biru atau kamu yang tersenyum padaku. InsyaAllah kita akan berbual santai bersama beliau di lain waktu. Terima kasih kepada para pendengar yang memberi semangat kepada Kru Dua Jiwa. Maaf juga jika banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Jaga SOP, jaga diri. Assalamualaikum, salam dua jiwa. XOXO.